Tapi untuk kita faham lebih lanjut, saya akan bersama dengan pengarah program pengajian falsafah politik dan juga ekonomi PPE Taylor's University iaitu Profesor Dr. Ong Kian Mei. Profesor, mungkin kita nak lihat database consolidated ini bukan mudah. Dengan adanya data ni, harapan kita pun menjadi tinggi dan pengumpulan data dari pelbagai agensi dan juga sumber-sumber lain yang boleh kita dapatkan untuk kita pastikan bantuan itu dapat kita salurkan. Tapi bagaimana untuk kita pastikan ketelusan data yang dikumpul di setiap peringkat ini? Ya, selamat pagi. Terlebih dahulu nak mengucapkan terima kasih atas jemputan ini dan saya memang sokong niat dan juga objektif PADU untuk mewujudkan satu pengkalan data yang lebih tepat dan juga boleh membantu kerajaan menjimatkan berbilion-bilion ringgit secara sasaran yang lebih baik. Tetapi apa yang saya khawatirkan ialah apabila saya nampak butiran yang perlu diisikan oleh pengguna ataupun user, ada banyak butiran tu saya rasa untuk mereka yang mendapat pendapatan yang lebihan dan pada masa yang sama yang juga mendapat bantuan daripada kerajaan, mereka tidak akan dengan cara telus untuk mengisikan misalnya pendapatan dari sewa tanah, dari sewa bangunan dan lain-lain lagi. Jadi saya rasa oleh kerana tidak ada satu sistem untuk memverifikasikan pendapatan ini, saya rasa mungkin objektif PADU tidak akan dicapai dengan begitu tepat dan baik. Prof, data PADU ni juga ialah data yang near real time dan dikatakan baik dari segi orang kata timeline status lah setiap individu household pada ketika ini. Tapi situasi individu dan juga isi rumah berbeza-beza dan berubah, ada naik turunnya. Jadi seperti sebagai contohlah saya boleh sebutkan kalau daripada menganggur dan dapat kerja ataupun kalau belum berkahwin sudah berkahwin. Jadi bagaimana untuk kita pastikan sistem PADU ini dapat wujudkan sistem yang lebih dinamik dan mempunyai exit policy agar dapat beri ruang kepada golongan-golongan yang betul memerlukan? Ya, ada sebahagian daripada data tu akan diupdatekan secara automatik. Seperti misalnya seperti orang yang menyumbang kepada EPS, apabila mereka menganggur, mereka tidak akan menyumbang kepada EPS. Dan untuk mereka yang mungkin mendapat pendapatan yang lain, pendapatan sambilan, itu saya rasa tidak akan diupdate secara automatik dan mereka sepatutnya akan ada satu kaedah untuk update melalui PADU. Tetapi apa yang saya khawatir ialah tidak ada insentif ataupun satu sistem yang memberi satu galakan kepada mereka untuk update di PADU. Jadi itu adalah masalah utama yang dihadapi oleh sistem PADU sekarang. Jadi bagaimana untuk kita mengenal pasti dan juga menandingi kesenjangan ini, Profesor? Ya, saya rasa untuk satu permulaan, butir-butiran tu yang mengandungi data yang telah dikutip oleh misalnya EPS, LHDN dan sebagainya. Data ni patut dimasukkan ke dalam sistem pengkalan batu dan diterbitkan kepada pengguna secara peribadi. So the system must be secure. Dan pada masa yang sama, saya haraplah sistem ni boleh di stress test ataupun diberikan kepada pakar-pakar untuk memberi pandangan kepada sistem mereka yang memperkenalkan sistem PADU bagaimana nak memperbaiki dan memberi galakan ataupun insentif supaya orang ramai boleh update ataupun mendapatkan data dari agensi-agensi yang tertentu supaya data ni boleh diupdate secara automatik. Tapi saya rasa ini memang bukan sesuatu yang senang untuk dicapai. Saya nak menyebutkan satu lagi perkara, isu dari segi security, di mana seseorang boleh mendaftar di sistem PADU menggunakan nombor IC dan juga postcode mana-mana orang pun dengan tidak melalui sistem eKYC. Ini memang merupakan satu kebimbangan yang besar kerana apabila saya menggunakan misalnya IC nombor dan juga postcode Hannah Yeoh, Steven Sim, kedua-dua ni menteri, saya memang dapat untuk register ataupun mendaftar on their behalf. Dan mereka memang tidak ada cara untuk mendaftar balik selain daripada saya bagi password kepada mereka. Dan ini menjadikan lebih ramai ataupun mungkin yang masih takutlah untuk masukkan details mereka kerana takut digodam satu dan juga kesenjangan itu tadi. Dan
antara lain juga risau untuk di-hacking, mendapat hacking, dan juga mungkin ada yang berpandangan scammer-scammer pada ketika ini profil mereka, bila mereka update profil mereka individu, lebih mudah untuk scammer-scammer ini disasar, menyasar mereka ni lah, individu ini. Jadi bagaimana untuk kita... Satu lagi perkara yang akhir sekali, saya nak memberitahu pendengar anda, penonton anda, bahawa data yang dimasukkan ke dalam sistem pengkalan padu ni tidak dapat dalam sistem PDPA ataupun Personal Data Protection Act. Dan saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang mungkin akan merisaukan orang ramai, bahawa data yang dimasukkan oleh mereka mungkin akan dikongsikan dengan orang lain, dan juga mungkin scammer pun akan dapat hack sistem dan mendapatkan maklumat mereka. Jadi ini merupakan satu lagi disinsentif untuk mereka tidak meletakkan maklumat yang tepat ataupun lebih terperinci dalam sistem padu. Jadi Prof, bagaimana kita nak pastikan keselamatan cyber ni sentiasa up to date, juga selaras dengan pangkalan data ni, dan juga jenayah cyber yang semakin kompleks pada ketika ini? Ya, saya rasa cyber security expert ataupun pakar perlu dijemput untuk stress test sistem ni. Dan sebagaimana yang saya tahu, mungkin cyber security expert ni ataupun pakar konsultan ni tidak dijemput untuk memberi satu stress test kepada sistem ni, dan oleh kerana itu sistem ataupun security flaw sedang yang sedia ada telah wujud dan tidak sempat diperbaiki sebelum isu-isu seperti yang saya telah bangkitkan terjadi. Dan kita bukan saja nak pastikan keberhasilan pelaksanaan padu di peringkat kerajaan saja, tapi harus kita pastikan rakyat mainkan peranan mereka. Namun tidak semua mudah dicapai, terutama dekat untuk mereka yang berada di luar bandar dan juga yang mereka yang tiada akses internet. Jadi apa mekanisme strategi yang seperti flying squad yang digerakkan ke kawasan pedalaman ini agar mereka yang berada di kawasan luar bandar juga dapat menjalankan tanggungjawab mereka? Ya, untuk di luar bandar saya rasa jikalau ada cellphone connection ataupun smartphone, saya rasa seseorang itu boleh mendaftar, dan ini bergantung kepada 4G connection ataupun 5G connection yang sedia ada di tempat terpencil, dan saya rasa ini juga perlu satu isu yang perlu ditangani oleh kerajaan. Tetapi apa yang lebih penting ialah dari sistem security itu. Jikalau sistem security itu ataupun keselamatan cyber itu tidak digaranti, saya rasa kekhawatiran orang ramai itu memang akan berterusan. Dan padu juga kalau kita boleh gambarkan sebagai satu komponen utama ataupun digital key untuk penstrukturan ekonomi negara. Jadi bagaimana digital sistem dapat bantu kerajaan dengan terus memperkemas pengurusan sosio-ekonomi negara pada jangka panjang? Ya, saya memang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Uzair, Ketua Perangkan Malaysia, dan juga YB Rafizi, di mana data adalah satu aset strategik kepada negara. Dan mungkin cadangan saya pada masa ini ialah supaya sistem digital kebangsaan kita ataupun National Digital ID boleh diperkenalkan dan disebarkan, digunakan oleh orang ramai terdahulu dan sebelum sistem padu ini diwujudkan. Kerana saya rasa apabila kita ada satu sistem National Digital ID yang lebih kukuh dari segi cyber security, ID itu boleh digunakan untuk mendaftar seseorang dalam sistem padu ataupun apa-apa pun perkhidmatan kerajaan yang diberikan. Jadi dari segi jangkaan lah, orang kata dari segi jangkaan durasi, berapa lama Prof jangkakan untuk kita betul-betul melihat keberkesanan sistem padu yang dilancarkan semalam? Saya rasa ini semua bergantung kepada political will ataupun niat politik untuk menggunakan sistem padu ataupun apa-apa data yang telah dikumpulkan untuk mewujudkan satu sistem subsidi bersasar bermula dengan diesel, dan seperti apa yang diumumkan oleh YB Rafizi, mungkin di pertengahan tahun subsidi bersasar untuk minyak akan diperkenalkan. Jadi saya harap sistem padu ini boleh di-upgrade, boleh dikukuhkan supaya subsidi bersasar ini boleh diperkenalkan pada pertengahan tahun ini. Mungkin secara ringkaslah, berbakikan 1 minit je Prof, mungkin sedikit rangkuman harapan Prof dengan peluncuran ini bergerak ke hadapan.
saya harap YB Rafizi boleh bekerjasama dengan semua stakeholder dan mendengar pendapat mereka supaya sistem padu ni boleh diperkokohkan. Alright, baik. Kita berharap halaman padu yang bersifat keterangkuman, no one left behind dengan mewujudkan masyarakat inklusif dapat direalisasikan bagi mencapai matlamat Malaysia Madani, terutama dalam menoktahkan kemiskinan pada masa hadapan. Jadi terima kasih diucapkan kepada pengarah program pengajian falsafah politik dan ekonomi Taylor University, Profesor Dr. Ong Kian Ming.